Alhamdulillah, 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 thumma alhamdulillah. Kita ingin meneruskan ataupun kali ini kita nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya tentang hukum mad. Allahu Akbar. Hukum yang paling banyak kita jumpa dalam Al-Quran. Macam-macam jenis mad ada. Mad wajib, mad jaiz, mad alif sukun, mad iwad, mad asli, mad tamkid, macam-macam mad ada, yang tak ada mad rempit je. Jangan mad rempit ya. So hari ni kita akan belajar ataupun kita akan ulang kaji tentang hukum mad. Pertama, kita nak kongsi tentang mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil terjadi apabila huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimah. Ingat, huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimah. Kadar bacaannya ialah 4 atau 5 harakat ketika wasal ataupun ketika menyambung bacaan. Adapun ketika waqaf kita boleh baca 4 atau 5 atau 6 harakat. Contohnya yang pertama sekali iaitu dalam surah An-Nasr ayat yang pertama, iaitu berlaku dalam huruf alif. Idza jaa nasrullahi wal fath. Pertama. Yang kedua berlaku ketika huruf waw. Dalam surah An-Naml ayat 62. Wa yakshifus su'. 6 harakat ketika waqaf. Dan berlaku pada huruf ya, contohnya dalam surah Al-Fajr ayat yang ke-23. Waji'a yawma idzin. Itu dalam surah Al-Fajr ayat yang ke-23. Itu adalah contoh bagi mad jaiz munfasil, bertemu huruf mad dengan hamzah dalam satu kalimah. Kita berpindah kepada yang kedua, mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil iaitulah berlaku apabila huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dalam dua kalimah yang bercerai. Itu munfasil tu dia bercerai kan. Tadi dalam satu kalimah mad wajib muttasil, iaitu mad jaiz munfasil bertemu huruf mad dengan hamzah dalam dua kalimah yang berbeza. Kadar bacaannya iaitulah 4 atau 5 harakat ketika wasal, ketika menyambung bacaan. Adapun ketika waqaf, kadar bacaannya hanyalah 2 harakat sahaja. Contoh yang pertama dalam surah Al-Kafirun ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala antum abiduna ma a'bud. Contoh. Yang kedua, ayat yang ke-11 surah As-Saffat. Khalaqana inna. Contoh dalam surah As-Saffat kan. Kemudian dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-17 antaranya. Wa anabu ila Allah. Dan contoh yang ketiga iaitu dalam surah Al-Kafirun ayat yang pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Bertemu huruf mad dengan hamzah dalam dua kalimah yang berbeza. Saya nak tunjuk contoh satu bila kita baca 2 harakat ketika waqaf, seperti contoh dalam surah As-Saffat. Khalaqna, ini kita waqaf ataupun kita berhenti pada kalimah ini, maka kita baca dengan 2 harakat saja. Contoh khalaqna, 2 harakat. Khalaqna, 2 harakat. InsyaAllah boleh faham. Itu adalah mad jaiz munfasil. Kita berpindah pula ke hukum mad lazim kalimi muthaqqal. Maddul lazim kalimi muthaqqal, iaitulah terjadi apabila huruf mad bertemu dengan huruf yang bersabdu. Maka kadar bacaannya ialah 6 harakat. Tak kiralah ketika waqaf ataupun ketika wasal bersambung, mesti 6 harakat, no discount. Tak ada discount lah, mesti 6 harakat. Contoh ayatnya ialah kita selalu baca dalam solat kita dalam suratul Fatihah pada ayat yang ke-7. Waladdallin. Kadang-kadang ada yang baca waladdallin ini tak sampai 6 harakat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Subhanallah. Salah tu.
Kan? Waladdallin. Dahlah mat tu dipendek, sabdu pada lam pun tak ada. Maka dia kena mesti 6 harakat. Waladdallin. Subhanallah. Baru tahu hari ini dia cakap masya-Allah. Alhamdulillah. Allah bagi kita tahu, kita dapat perbaiki dalam bacaan kita insya-Allah taala. Satu lagi contoh saya ambil dalam surah Abasa ayat yang ke-33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ja'atis sakhah. 6 harakat. Macam mana cara dia ni lah. Antaranya daripada buka ni kepada tutup 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuma satu saja, jangan cuba dalam solat. 1, 2. Tengah jadi imam pula tu. Jangan cuba ataupun latih di luar solat. Bila? Ni macam sekarang ni kan. Tuan-tuan scan QR code boleh belajar. Anytime, bila-bila masa saja. Baik. Kita berpindah kepada hukum seterusnya. Kalau tadi mad lazim kalimi muthaqqal, yang ini mad lazim kalimi mukhaffaf. Muthaqqal tadi dia berat. Dal ada sabdu berat. Adapun yang mukhaffaf ni dia ringan. Mad lazim kalimi mukhaffaf terjadi apabila huruf mad bertemu dengan huruf yang bertanda mati. Kadar bacaannya juga 6 harakat. Mad ini hanya terdapat 2 tempat sahaja di dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Yunus ayat 51 dan juga 91 kalimah dia, inilah kalimah dia. Tengok, perhatikan huruf mad berjumpa dengan huruf yang sukun bertanda mati kan. Kita cuba auzubillahi minasyaitonirrajim. Al-ana, dia ringan, dia tak berat selepas itu sebab tak ada sabdu. Al-ana 6 harakat. Jadi ada 2 tempat dalam surah Yunus, iaitu ayat 51, ayat 91. Selamat mencuba, boleh latih pada insya-Allah. Itu mad lazim kalimi mukhaffaf. Seterusnya kita nak perhatikan mad lazim harfi. Tadi kalimi iaitu kalimah ni, ad-dallin kalimah, al-ana kalimah. Ada ringan, ada berat. Kali ini kita nak tengok huruf pula. Mad lazim harfi mukhaffaf ringan, mad lazim harfi muthaqqal berat. Mad lazim harfi muthaqqal berat iaitulah huruf mad yang bertemu dengan tanda sukun yang diidghamkan. Contoh ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bunyi berat dia, tengok ni. Alif lam mim. Tu. Sebab apa lam alif mim bertemu dengan mim ya mim. Mim dengan mim kan dengung ataupun idgham kat situ. Kita belajar sebelum ni. 2 harakat. Jadi berat tu. Sekali lagi. Alif lam mim. 6 harakat juga. Itu nama dia mad lazim harfi muthaqqal. Dia berat. Dia berat. Baik. Kalau kita perhatikan pula, kalau yang ringan, contoh mad lazim harfi mukhaffaf dalam surah Asy-Syura ayat 2. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ain sin qaf. Contoh mad lazim harfi mukhaffaf. Baik. Kita lihat pula iaitulah contoh mad lazim harfi muthaqqal. Contoh lagi iaitulah pada kalimah ta sin min. Bismillahirrahmanirrahim, surah Asy-Syu'ara ayat pertama. Ta sin mim. Dia berat tu kan. Kadar juga dia mad dia iaitulah 6 harakat. Mad lazim harfi mukhaffaf, huruf mad yang bertemu dengan tanda sukun yang tidak diidghamkan, yang tidak dengung. Kan? Contoh dalam kalimah dalam ayat yang pertama surah Sad. Ni contoh Bismillahirrahmanirrahim. Sad. Sebab ejaan dia sad alif dal. Tu mari dal tu. Sad. Itulah mad lazim harfi mukhaffaf. Biasanya berlaku dalam pembukaan surah. Taha. Contoh kan? Apa lagi? Yasin.
Jadi itu antara contoh-contoh untuk mad lazim harfi mukhaffaf dan juga mad lazim harfi muthaqqal.